Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Salam Pinta APJM Kampus Dato' Razali Ismail. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Muhammad Najmuddin. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu tugasan, iaitu bagi subjek GPP P1092, pengantar pengajian pendidikan. Kita pergi kepada soalan tugasan, iaitu yang pertama sekali, bagi tugasan 2 persembahan 30 markah, anda dikehendaki menghasilkan satu video produk yang boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar atau produk lain yang bersesuaian dengan bidang pengkukusan anda. Video ini perlu dimuat naik ke channel YouTube masing-masing. Bagi tajuk ini, bagi tugasan 2 persembahan ini, tajuk yang besar adalah pemanfaatan digital memperkasakan pendidikan holistik. Bagi isi kandungan pula, saya meletakkan 5 isi yang amat penting dan telah akan dijelaskan oleh saya sebentar saja lagi. Itu 5 isi kandungan yang terdapat dalam saya punya pembentangan dan tugasan, iaitu yang pertama sekali, definisi alat bantu mengajar. Yang kedua, alat bantu mengajar digital dan bukan digital. Yang ketiga, aspirasi pendidikan Malaysia. Dan yang keempat, implikasi guru berjiwa pendidik. Dan yang terakhir sekali, iaitu penutup. Kita pergi pula kepada definisi alat bantu mengajar ataupun lebih dikenali sebagai ABM ataupun pada masa kini lebih dikenali sebagai BBM, bahan bantu mengajar. Alat bantuan mengajar ABM merupakan segala atau suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik darjah. Ini disebutkan oleh Brown James Wan pada tahun 1983. Menurut Atan Long pula pada tahun 1982, alat bantu mengajar terdiri daripada pelbagai bahan yang digunakan untuk membantu sama ada guru ataupun murid. Bahan ini diterbitkan dalam bentuk buku, carta atau slide yang ditayangkan pada layar. Bukan itu sahaja, beliau turut membahagikan alat bantu mengajar kepada 3 kumpulan, iaitu alat pendengaran, alat pandangan dan alat pandang dengar. Oleh hal yang demikian, alat bantuan mengajar ini tidak tertumpu pada penglihatan sahaja. Seterusnya, alat bantu mengajar juga dapat ditarifkan sebagai audio, visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran, yang mana juga dikenali sebagai daripada media pengajaran. Ini diambil oleh seorang penulis, iaitu Henish pada tahun 2002. Seterusnya, kita bagi pula kepada alat bantu mengajar digital. Alat bantu pengajaran digital merujuk kepada sebarang peranti elektronik yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Ini termasuklah komputer, tablet, telefon pintar, projektor maupun aplikasi web dan pelbagai perisian lain yang digunakan oleh guru ataupun pelajar. Penggunaan alat bantu mengajar digital membolehkan pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Selain itu, dalam buku penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan yang diterbitkan oleh Ramlah Hamzah, Rusnaini Mahmud dan Faridah Haji Noh pada tahun 2013 menyatakan bahawa penggunaan alat bantu pengajaran digital dapat meningkatkan motivasi pelajar dan memberikan mereka peluang untuk berinteraksi dengan pengajaran secara lebih interaktif dan berkesan. Ini yang kita mahukan dalam alat bantu mengajar ini, supaya komunikasi dua hala dapat dilakukan oleh sama ada guru maupun murid atau murid dengan guru, agar kita dapat membentuk satu suasana yang lebih, komunikasi yang lebih interaktif dan lebih harmoni, dan dapat membentuk lagi jati diri dalam jiwa pelajar ini. Kemudian kita pergi pula kepada video penggunaan alat bantu mengajar digital.
Bagi alat bantu mengajar bukan digital, kita akan pergi kepada ta'rif dan juga definisi. Alat bantu mengajar bukan digital merujuk kepada segala jenis perangkat ataupun bahan yang digunakan oleh pendidik maupun guru untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran, namun tidak melibatkan teknologi digital. Ini yang membezakan di antara alat bantu mengajar bukan digital dan juga alat bantu mengajar digital. Beza yang utamanya yang ingin ditekankan di sini ialah penggunaan teknologi pada alat bantu mengajar digital kalau ingin dibandingkan dengan alat bantu mengajar bukan digital. Ini mencakupi pelbagai benda fizikal, perkara media cetak, daya sumber lain yang digunakan dalam kelas ataupun dalam lingkungan belajar ini. Alat-alat ini membantu mendukung ataupun menambahkan lagi penyampaian bagi subjek pelajaran. Saya bagi contoh. Sebagai pendidik bahasa Melayu, kita ingin pelajar kita ini supaya memahami literasi dalam bahasa Melayu. Oleh kerana demikian, kita gunakan alat bantu mengajar ini supaya lebih menarik lagi dan menarik minat lagi murid-murid ini supaya lebih memahami subjek yang kita ajar. Ini yang dinyatakan oleh pada definisi alat bantu mengajar bukan digital. Membantu pemahaman murid dan meningkatkan interaksi antara guru dan murid. Tujuan utama adalah untuk memperkaya pengalaman belajar tanpa menggunakan teknologi digital. Seperti yang saya sebut tadi, kita ingin tegaskan bahawa alat bantu mengajar bukan digital ini lebih menekankan dengan tidak menggunakan sebarang teknologi digital. Sebagai contoh, buku teks, pameran fail ataupun bahan bacaan, kad manila, gambar ataupun kad imasan dan sebagainya merupakan alat bantu mengajar bukan digital yang dapat digunakan bagi murid, bagi guru kepada muridnya. Ini kita mahu supaya pelajaran ataupun sesi PDP ini dapat digunakan dan dapat dijalankan dengan begitu baik dan tidak ada berlakunya masalah dalam subjek yang diajar oleh guru tersebut. Seterusnya, kita pergi pula kepada video penggunaan alat bantu mengajar bukan digital. Seterusnya, kita pergi pula kepada tujuan penggunaan alat bantu mengajar ini. Dalam penggunaan ABM, kita ingin menekankan seperti yang telah ditunjukkan dalam dua video tadi, sama ada dalam video penggunaan alat bantu mengajar digital maupun alat bantu mengajar bukan digital. Saya letakkan 5 tujuan penggunaan alat bantu mengajar ini. Iaitu yang pertama sekali, melatih pergerakan tangan dan jari bagi murid ini. Bagaimana dalam menjalankan aktiviti tadi, kita menggunakan tangan seperti yang ditunjukkan contoh pada penggunaan alat bantu mengajar digital dan bukan digital. Manakala seterusnya pula, memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri dalam kalangan pelajar. Ini dapat memberikan pengalaman. Bagaimana memberikan pengalaman, iaitu murid dapat berfikir dengan lebih luar kotak, dengan lebih berimajinasi lagi, iaitu mereka dapat menilai, oh ini permainan ini di sekolah macam ni dan dapat diaplikasikan semua daripada di rumah. Okey, macam ni kita buat macam ni, yang tadi macam ni, begitu ya, dan membentuk satu situasi yang lebih menarik kepada murid ini supaya lebih kekal kefahaman beliau.
Yang ketiga, menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan pembendaharaan kata. Bagaimana sebagai guru bahasa Melayu kita ingin meningkatkan iaitu literasi sama ada dari sudut kefahaman dan menghayati makna dalam sebuah petikan, maupun kita ingin mengajar mereka berkaitan dengan penulisan, membuat karangan dan sebagainya. Kita mahu mereka yang cepat menguasai perbendaharaan kata ini supaya mereka ini tidak liar atau tidak mudah lupa apa yang diajar dalam kelas ini. Dan juga kita melihat bagaimana berlakunya ketika mana pandemik COVID-19 ini. Kita lihat seolah-olah murid-murid ini tidak tahu bagaimana untuk menulis karangan kerana kurangnya pembendaharaan kata dan kerana dilebihkan penggunaan teknologi pada ketika itu, menyebabkan kurangnya pembacaan buku bahasa Melayu. Jadi dengan penggunaan alat bantu mengajar ini, kita dapat mempercepatkan perkembangan pembendaharaan kata supaya mereka ini lebih mudah dalam membuat karangan yang akan diberikan oleh guru, ataupun mudah diberikan kefahaman apabila diberikan petikan dan untuk menilai dan sebagainya. Dan yang keempat, iaitu menyemai minat murid-murid ini belajar dalam suasana yang selesa. Bagaimana penggunaan ABM ini apabila guru melakukan suatu aktiviti yang dalam suatu subjek tersebut, dalam khususnya bahasa Melayu ini, bila kita gunakan ABM atau alat bantu mengajar ini, mereka lebih suka belajar kerana mereka melihat permainan ini menarik, sama seperti yang mereka bermain sama ada dalam telefon ataupun bermain di rumah. Jadi dengan kreativiti yang ada pada guru ini dapat menyemai atau menarik minat murid-murid ini belajar dalam suasana yang lebih selesa dan lebih kondusif, dan mereka lebih dapat dikaitkan lagi dengan dengan isi yang ketiga tadi, iaitu mempercepatkan perkembangan pembendaharaan kata dan menguatkan kefahaman mereka. Dan yang terakhir sekali, bagi tujuan penggunaan alat bantu mengajar ini, iaitu melatih koordinasi mata dan tangan. Kita lihat dalam penggunaan alat bantu mengajar digital tadi, penggunaan aplikasi tersebut dapat menguatkan fokus mereka. Okey, macam ni kita nak buat bagi soalan ni kita nak buat macam mana. Bagi soalan yang seterusnya, kita perlu menggunakan fokus mata dan tangan. Ini dapat menekankan mereka lagi supaya lebih tekun dan lebih kuat fokus apabila guru mengajar pada sesi yang seterusnya. Ini adalah tujuan utama kita, kerana sebelum daripada kita mengajar, kita perlukan satu benda yang kreatif bagi menarik murid ini mendengar apa yang ingin diucapkan, apa yang ingin disampaikan oleh kita. Baiklah, bagi slide ini kita akan membincangkan iaitu aspirasi pendidikan Malaysia. Terdapat 5 aspirasi pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah dibincangkan oleh pihak-pihak atasan. Iaitu kita bagi kepada aspirasi yang pertama, iaitu akses. Semua murid diberikan hak dan peluang untuk belajar daripada prasekolah hingga menengah atas. Hal ini menjadikan sistem pendidikan membangun secara menyeluruh dan holistik serta sistematik. Kesannya meningkatkan peratus murid melanjutkan pembelajaran ke peringkat tertinggi. Bagi yang kedua pula, iaitu kualiti. Malaysia berada dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa. Hal ini memberikan semua murid mendapat pendidikan yang berkualiti dan efektif. Kita ingin menjadikan Malaysia ini sebagai salah satu daripada negara hub pendidikan, pusat pendidikan sama seperti yang telah berlaku pada negara Switzerland maupun Iceland, yang kadar PISA mereka lebih tinggi kalau ingin dibandingkan kepada negara-negara Asia yang lain, sama ada Jepun ataupun Korea Selatan. Bagi yang ketiga pula, iaitu equity, memastikan hak dari bodoh deh. Tutup video dulu kata. Bagi yang ketiga pula, iaitu equity,
bagi kerajaan ingin memastikan hak kesamarataan dalam pendidikan diberi kepada semua. Hal ini dapat merapatkan jalan sosioekonomi bandar dan luar bandar. Bagaimana kita lihat dalam situasi pada hari ini, negeri seperti yang berkawasan padat, yang berpenduduk padat, mereka lebih gemar menghantar kepada sekolah-sekolah yang ada nama dan prestasi tersebut. Dan kerajaan ingin merapatkan lagi jurang sosioekonomi ini, iaitu dari sudut pendidikan. Bagaimana kerajaan menjalankan iaitu equity dengan membahagikan infrastruktur bergantung kepada fasiliti yang berada di tempat tersebut. Kalau di kampung lebih tinggi dan manakala di bandar mungkin ada kekurangan sedikit, namun tetap sama mengikut keadilan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagi aspirasi yang kelima iaitu kecekapan, kerajaan ingin menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Bagaimana kita lihat daripada RMK yang ke-9 hingga ke-11, kerajaan menekankan iaitu K ekonomi, iaitu teraskan pendidikan sebagai salah satu daripada sumber menjadikan Malaysia sebagai negara yang lebih maju. Bukan sekadar negara membangun sahaja. Ini yang ingin dicapai dan telah disebut oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Kita pergi pula kepada implikasi guru berjiwa pendidik, iaitu yang pertama sekali kreatif dalam semua aspek. Guru mampu merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran PDP serta memastikan tercapainya matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Guru juga perlu memikirkan pelbagai cara yang menarik untuk menarik minat murid dalam pembelajaran supaya mereka ini lebih dekat dengan guru dan lebih minat untuk menumpukan bagi subjek mereka. Dan dari kecipta bahan perlulah memberi impak kepada murid sama ada dari segala aspek seperti emosi, fizikal, mental dan sebagainya. Seperti yang telah dilakukan dan telah dinyatakan dalam tujuan penggunaan alat bantu mengajar tadi, kita ingin meletakkan supaya mereka ni lebih faham faham tentang subjek yang diajar, dan sebelum ada kefahaman itu datang, perlunya ada usaha daripada guru dan juga keberhasilan daripada murid itu sendiri. Seterusnya, kemahiran teknologi. Guru haruslah mahir dalam menggambarkan alat teknologi dan semua pembelajaran bagi memaksimumkan penggunaan teknologi dan komunikasi TMK. Guru perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja sebagai seorang yang profesional dalam masyarakat dan digital, termasuk kemahiran dalam sistem teknologi maklumat dan komunikasi bagi menyokong kemajuan dan inovasi murid. Yang ketiga iaitu mempunyai wawasan. Guru perlu mempunyai wawasan dan memiliki satu wawasan yang lebih unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berfikir aras tinggi, kebat dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan murid dan kemenjadian murid di sekolah. Dan kita tidak hanya meletakkan KPI sahaja ataupun ingin mencapai KPI saja, namun sebagai seorang guru, kita adalah ibu dan bapa yang kedua bagi anak-anak murid kita. Oleh hal yang demikian, perlu ada satu wawasan yang lebih mendalam dan lebih terkedepan agar mereka tidak ketinggalan dalam apa-apa subjek yang mereka belajar. Dan yang terakhir, bagi implikasi guru berjiwa pendidik, saya letakkan iaitu menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk murid di sekolah, kerana segala gerak-gerik atau cara guru ini diikuti sebenarnya oleh murid. Bagaimana dari sudut di rumah mereka meniru beberapa mereka cara untuk bercakap, berjalan, penggunaan bahasa dan sebagainya. Dan di sekolah juga, selain daripada kawan-kawan mereka, iaitu terdapat juga pengaruh daripada guru-guru mereka ini. Lebih-lebih lagi apabila guru ini mereka lebih sayang dan juga lebih hormati dan sebagainya, mereka akan tiru dari sudut percakapan, cara berjalan, cara mengajar dan sebagainya. Bagi yang kedua pula, guru dianggap sebagai ibu bapa angkat kepada murid apabila berada di sekolah. Ini yang saya nyatakan tadi, iaitu bila di sekolah kita, guru merupakan ibu bapa kedua kepada anak-anak murid ini. Bagi yang ketiga, bagi menjadi suri teladan ini,
Guru perlu mempunyai sifat kasih sayang ibu atau ayah kepada murid agar menjadi murid yang lebih selesa untuk belajar. Ini sama juga seperti isi yang saya sebut tadi dan yang saya telah baca tadi. Bila mana kita sudah kita anggap sebagai anak-anak mereka sebagai anak kita yang kedua ataupun anak-anak sebagai anak kita, maka kita perlu berikan mereka kasih sayang agar mereka yang tidak terlepas perhatian dan tidak menjadi sebagai murid yang bermasalah di sekolah. Kita pergi pula kepada penutup akhir sekali. Teknik pengajaran dan pembelajaran bagi seorang guru bukan sekadar chalk and talk, tapi lebih dari itu. Seperti penggunaan alat bantu mengajar ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan alat bantu mengajar ABM perlu dipelbagaikan dengan kaedah dan teknik mengajar agar pengajaran dijalankan dengan berkesan, menarik perhatian dan menjimatkan masa dan tenaga, serta menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya penggunaan alat bantu mengajar ini kepada guru-guru yang menyampaikan pelajaran kepada murid-muridnya. Alat bantu mengajar juga memudahkan guru memindahkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya dan membantu interaksi sosial antara guru dan pelajar dan muridnya, dan menjadikan suasana kelas itu lebih kepada interaksi dua hala. Menjadi tanggungjawab seorang guru ini menggunakan sebaik mungkin alat bantu mengajar untuk membantu kefahaman murid-muridnya dan memangkin kefahaman mereka dengan lebih jelas berkaitan dengan konsep ilmu dan ilmu pelajaran yang hendak disampaikan. Saya rasa sekadar itu sahaja. Sekian, terima kasih.